Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Telegram TV dan juga page Sukan, portal sukan yang paling power. Bukan paling power, paling sopan santun dalam muka bumi ini. Tajuk persembahan kita pada hari ini tak lain tak bukan adalah tentang perlawanan yang telah berlangsung di Stadium Old Trafford, di mana tuan rumah Manchester United ataupun nama manja di MU telah dibelasah dan dimalukan oleh seteru utama diorang Liverpool 5 jaringan tanpa balas. Sebelum game memang kita dah boleh agak bahawa Liverpool mempunyai kelebihan sikit lah. Sebab based on performance sebelum ni pun Liverpool memang cukup dominan ataupun cukup meyakinkan dia punya game. Berbeza dengan MU, dia orang sangat-sangat struggle. Dalam last game di Liga, dia orang kalah 2-4 kepada Leicester City. Lepas tu dalam perlawanan Champions League pun dia orang terpaksa buat comeback untuk menewaskan kelab yang tidak terlalu besar di Itali, Atlanta. Rasanya kekalahan besar ni bukan setakat penyokong MU sahaja terkejut, tapi pemain-pemain Liverpool pun terkejut kan. Kalau kita tengok sampai gol kelima tu, dia orang macam apa hal ni? Dah 5 ni. Itulah cerita dia. Saya rasa macam tu lah. Pada pendapat saya, kekalahan 0-5 kepada Liverpool di Old Trafford ni rasanya lebih perit bagi penyokong-penyokong MU berbanding kekalahan 1-6 kepada City di stadium yang sama pada tahun 2010 atau 2011 masa tu. Sebab situasi pada waktu tu dengan sekarang ni cukup berbeza. Masa tu MU dikendalikan oleh seorang pengurus yang tidak dikhawatiri kewibawaan dia, itu Pak Alex, dan kedudukan MU dalam Liga pun tidaklah seteruk sekarang. Dan sekarang ni MU dikendalikan oleh seorang pengurus yang bagi saya memang he can do better ataupun he can be replaced. Dia boleh buat lebih baik ataupun dia boleh digantikan oleh pengurus lain yang lebih berwibawa. Okay, kita tengok sikit dalam game ni. Liverpool memulakan perlawanan dengan cukup baik. Daripada minit ke-5, diorang dah leading 1-0 hasil jaringan daripada Naby Keita. Gol ni bagi saya penyokong MU mungkin boleh maafkan lah, sebab gol itu berpunca daripada Luke Shaw. Luke Shaw dia lambat untuk berada sebaris dengan Maguire. Bila dia lambat sebaris, berada dalam kedudukan sebaris dengan Maguire, membolehkan Mohamed Salah berada dalam kedudukan onside. Lepas tu Salah dapat bola, dia pun hantar bola kepada kita pun jadikan gol. Biasanya kalau kita main di posisi pertahanan, kita akan ada seorang chief ataupun leader di bahagian pertahanan. So the leader, sama ada kita main dalam back 4, back 3 ataupun back 5, this leader akan decide, akan tentukan di mana kedudukan untuk buat line ataupun defensive line. Ada kalanya perlu buat defensive line tu di kawasan tinggi ataupun di kawasan lebih dekat dengan garisan gol. Dan dalam situasi ni Luke Shaw gagal untuk melihat defensive leader dia, iaitu Harry Maguire. Itu adalah kesilapan yang boleh dimaafkan. Tapi itu sahajalah. Gol kedua sampai kelima tu rasanya penyokong-penyokong MU memang tak dapat maafkan lah. Kita cerita nanti kenapa. Secara keseluruhannya dalam game ni Liverpool memang nampak lebih mempunyai wawasan ataupun vision ataupun nampak hala tuju ke mana game diorang akan dimainkan. Berbanding pasukan MU, diorang sangat terkial-kial untuk bermain. Kalau kita tengok Liverpool, dia punya flow daripada keeper, bola daripada keeper Alisson sampai ke Van Dijk, Konate, sampai ke midfield Henderson, kita dengan siapa tu, Milner awal tu, sampai ke front three diorang Firmino, Salah dengan Jota, pergerakan bola tu sangat-sangat smooth. Kenapa? Sebab bagi sepada pendapat saya, diorang buat apa yang diorang lakukan dalam training. So dari segi match preparation tu sendiri, Jurgen Klopp dah tahu apa yang pemain dia perlu buat. Berbanding dengan MU, flow bola daripada De Gea sampai ke defense, sampai ke midfield, sampai ke striker, memang kita tak nampak dia punya pattern, ataupun lebih tepat kita tak nampak ke mana hala tuju game yang akan dipamerkan oleh MU tu sendiri. Kalau nak ikutkan, MU memang struggle bila dia lawan dengan tim yang bermain secara early press kan. Kalau sebelum ni kita tengok Wolverhampton Wanderers, Southampton lawan Leicester, MU sangat-sangat struggle. So dalam game ni pun diorang menghadapi situasi yang sama. Liverpool memang diketahui dengan sistem gegenpressing diorang tu, diorang akan memain pressing dengan secepat mungkin. Bila hilang bola, player dah tahu, automatik dah tahu ke mana diorang nak pergi. Selalunya bila bola dapat pada opponent, player Liverpool akan standby dekat the nearest opponent, which is very good lah. Sebab bila dah standby dekat dengan pemain lawan yang paling dekat, secara automatiknya option untuk pemain lawan menghantar bola jadi semakin sedikit. Kita boleh nampak dalam game ni MU nak distribute bola dari De Gea sampai ke Maguire, sampai ke Bissaka, nak masuk ke tengah dan nak sampai ke atas ke Ronaldo, Rashford dan juga Greenwood tu sangat-sangat haruk lah orang kata. Tak ada hala tuju game. Itu yang pertama lah. Game preparation lebih proper daripada Liverpool berbanding MU. Yang kedua, Liverpool memang cukup dominan di bahagian tengah. MU turun macam biasa dengan gandingan double pivot dia, McTominay dengan Fred. Liverpool turun dengan seorang holding midfielder
iaitu Jordan Henderson. Lepas tu depan Jordan Henderson ni dia ada Naby Keita dengan James Milner ni sebelum diganti oleh John. Tugas diorang ni adalah untuk support attack dan support defense. Kita boleh nampak hilang je bola, dua orang ni akan terus drop untuk defend diorang punya pertahanan. Ada masa tertentu kalau diorang nampak peluang untuk get the ball early daripada pemain-pemain MU, diorang akan stay dekat atas. Dan dalam game ni most of the time kita nampak Milner dengan Keita ni diorang berjaya mengkucak-kacirkan, membuatkan dua holding midfielder MU ni, Fred dengan McTominay ni, menjadi sangat-sangat kalut dan kelang kabut. Especially McTominay. McTominay memang haruk malam ni. Dapat bola hilang. Complete passes tak tahu ada ke tidak. Passing yang boleh memecah belahkan pertahanan lawan memang tak ada lah. Dan kelebihan ni digunakan sepenuhnya oleh midfield Liverpool. Sebab tu setiap kali Liverpool attack ataupun setiap kali Liverpool dapat bola, dia akan mampu untuk sampai ke kotak penalti MU. Sebab pertahanan MU terlalu expose dengan serangan-serangan Liverpool disebabkan kegagalan Fred dan juga McTominay. Tapi apapun pada pendapat saya lah, perbezaan utara ataupun perbezaan utama antara kedua-dua pasukan ini adalah pengurus. Liverpool di bawah Jurgen Klopp ni kita boleh tengok most of the players, kebanyakan pemain-pemain dia keep on improving. Contohnya Jordan Henderson. Henderson di bawah Brendan Rodgers dulu seolah-olah menjadi pemain yang tidak diperlukan, sampai kalau tak silap saya dia pernah berfikir untuk keluar dari kelab sampailah Klopp masuk kan. Klopp see the leadership talent, Klopp nampak dia punya ability untuk control midfield. Klopp develop player ni menjadi seorang pemain midfield ataupun ball winner yang sangat-sangat digeruni. Berbeza dengan Ole Gunnar Solskjaer. Ole ni dia macam pengurus yang pada pendapat saya sama ada dia improve, dia boleh improve lagi dia punya coaching skill ataupun tactical skill dia, ataupun dia boleh digantikan oleh pengurus yang lain. Kita ambil satu contoh, Aaron Wan-Bissaka. Bissaka masuk MU dari season lepas, dia kelebihan Bissaka adalah ketika bertahan. Tapi you as a fullback, your function bukan setakat support defend. Fullback zaman moden ni akan ada dua kerja, support defend dan support attack dari sebelah flank ataupun sebelah tepi. Bissaka dari segi defending mungkinlah dia okey lah, tapi dari segi attacking, dari segi crossing memang dia sangat-sangat teruk. Dah semusim, dah masuk musim yang kedua, Bissaka masih lagi belum mampu untuk menghasilkan hantaran-hantaran berkualiti kepada penyerang di dalam kotak penalti ataupun sesiapa sahaja yang berada di dalam kotak penalti. Lagi satu, kalau kita tengok kan kemampuan Klopp pada musim lepas, Klopp kehilangan pertahanan dia. Dia hilang Van Dijk, dia hilang siapa lagi? Defend dia lah. Tapi dia boleh convert beberapa player midfield untuk bermain di position centre back. Itu powernya seorang pengurus ataupun jurulatih yang ada knowledge tentang bola sepak. Saya tak kata Ole tak ada knowledge. Definitely Ole lebih ada knowledge yang tinggi daripada saya lah. Tapi bila nak compare dengan other coaches, other managers yang bermain, yang mengendalikan pasukan di EPL, saya tak rasa Ole ni adalah seorang pengurus yang berada pada tahap yang boleh mengendalikan pasukan macam MU. Kita boleh ibaratkan MU ni ibarat seperti sebuah Ferrari tapi dipandu oleh pemandu yang tidak profesional. Macam bagi Yamaha R1 kat saya lah, bagi motor R1 1000cc tapi saya bawa 60-70 je sebab tak berani. Begitulah cerita dia. Jadi penyelesaian kepada MU ni sama ada boleh improve ataupun board of directors boleh dah tengok option lain lah. Kan kita tengok dalam game tadi pun bila kamera zoom dekat Pak Alex, memang gigil-gigil, mulut dia marah-marah. Macam tu lah kot apa yang penyokong-penyokong MU di Malaysia rasa. Yelah, dah kena troll di Facebook, WhatsApp, di office, di kedai kopi, semua tempat kena troll. Mana tak sakit hati member? Sorry, saya gelak. Patutnya saya tak boleh gelak sebab saya penyokong MU. Berkenaan Liverpool pula, pada awal musim itu saya ada buat ramalan bahawa Liverpool akan jadi title contender, dan setakat ni dia orang masih lagi on track lah. Cuma satu lah, saya ulang balik, Liverpool ni akan goyang bila mana berlakunya injury, sebab most of their key players dah berusia 30 tahun dan ke atas. Dan seperti mana yang kita tahu, bila dah berusia ni recovery period dia akan jadi lebih lama sikit. Jadi penyokong-penyokong Liverpool banyak-banyakkan berdoa dan berharap supaya tiada kecederaan jangka masa panjang kepada player-player utama dia orang. Dan kepada penyokong-penyokong MU, berdoalah semoga kesengsaraan ini akan berakhir dengan segera. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kalau ada perkara fakta ataupun apa-apa yang saya salah cakap ataupun fakta yang salah, boleh komen dekat bawah ni. Kepada yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak. Lepas tu kalau nak like, komen, share boleh. Saya tak marah macam biasalah. Okey.